cari konten. Kalau konten tak best, orang tak nak tengok. So hey guys, welcome back to my channel. Woot. Okay, so hari ni sebenarnya aku nak tak, sebenarnya hari ni aku apa ni terkeluar ni. Ish. Okay, so sebenarnya beratnya, apa aku berat sangat. Ya Allah, aku telah membody shamingkan kamera aku. Kamera, are you okay sayang? Are you okay? Sorry kalau I terbody shamingkan you. Okay, so hari ni sebenarnya aku nak buat vlog. Aku memang nak buat vlog, tapi aku malas. Kau tengok aku dengan tudung tak pakai, dengan tak bersiap ni. Kau nampak tak aku kalau aku shoot macam ni? Kau tahu tak? Ni aku nak buat luahan hati sikit lah. Sebenarnya aku nak cakap dengan korang, yang aku sebenarnya panas. Kau tengok kau tengok. Kipas off, aircon off. Sebab kalau aku buka dua-dua ni, dia akan ada bunyi bunyi macam mana? Bunyi macam tu. Jadi aku aku tak boleh nak buka dorang. Jadi korang tahu kan kenapa aku berpeluh-peluh macam ni panas? Tak, so sekarang ni I pun tak tahu macam mana nak teruskan kehidupan I tanpa you. Tapi I cakap terus terang, I memang tak boleh teruskan hubungan ni. Tak, sebenarnya aku nak cerita korang yang jadi YouTuber ni bukanlah senang. Bukanlah seindah kabar apa yang orang cakap. Apa je YouTuber, alah buat video je, lepas tu dapat duit banyak kepuk-kepuk. Tak, bukan macam tu. Bukan macam tu sister. Brother, bukan. Nak jadi YouTuber ni susah, nak cari konten. Kalau konten tak kena dengan orang punya taste, kita tak adalah view. Jadi gitulah jadinya. Nak edit videonya banyak. Susah. Nak jadi YouTuber ni kena hati yang kental ya anak-anak. Ya. Sakit tengkuk, lenguh. Kau tengok macam sekarang, kipas dah on dengan duduk macam ni nya, sakit tengkuk. Tolong. Ada orang cuba nak bunuh aku. Bagi sesiapa di sana yang merindui background belakang aku ni, langsir ni, dulu masa aku mula-mula buat YouTube, aku punya background ni je lah yang aku guna. Sebab tak ada budget jangan nak komen banyak. Okay, so sekarang ni aku tak tahu aku patut bahaskan ke tak benda ni. Aku tak tahu. Okey lah, aku cerita sikit lah. Aku cerita sikit. Aku cuba nak ambil pot sikit lah benda ni. Tapi bagi aku bersiap dulu, bagi aku kata dulu, okey? 12 seconds later. Okey, kau tengok aku bersiap demi nak cuba korang nak buat. Okey, so macam korang tahu, aku sebenarnya malas nak ambil pot tentang cerita rumah tangga orang, kain dalam orang. Tapi macam benda ni dah jadi hot tau. Benda ni dah jadi macam trend. Boleh dikatakan trend jugalah. Sebab sebelum ni ada kes Piu, Abu, kes Naif Farah, dan ada kes beberapa lagi lah yang aku tak ingat nama dorang. Tapi ada jugalah kes tu. Benda yang sama. Pusing benda yang sama. Which is aku rasa benda ni agak tak elok lah kan. Sebab kau macam cakap aku tahu dia pun manusia juga, dan dia pun melakukan kesilapan. Tapi aku tak expect benda ni akan, macam nak cakap aku tak tahulah. Sebab diorang dilahirkan dalam rancangan ataupun rancangan realiti.
keagamaan. So aku expect diorang macam lebih arif tentang benda ni, lebih memahami tentang benda ni, benda-benda macam ni tau. Tapi aku tak tahu, aku tak tahu. Tapi okay, aku tak berapa tahu sangat cerita diorang ni. Tapi macam cakap cerita terutama sekali cerita yang sekarang ni lah, iaitu apa, Imam Muda kan. Aku tak tahu sangat sebab aku nampak kat Twitter cerita dah agak viral lah. So aku baca artikel, aku macam Allah, kes yang sama lagi. So aku macam malas nak baca. Tapi disebabkan benda ni berlanjutan, jomlah kita tengok artikel-artikel dia, jom kita baca, memahami, kita faham sikit apa permasalahan diorang, okay? Jom kita baca ala-ala pembaca berita. Imam Muda Syed Muhammad Faris Syed Roslan, 34, menceraikan isteri pertamanya, Nur Hidayu Rosli, 33 tahun, setelah berkahwin kali kedua secara rahsia di Songkla, Thailand pada 18 Mac lalu. Songkla kau. Okay. Syed Faris yang juga finalis program Imam Muda musim kedua pada 2014 itu menceraikan Nur Hidayu dengan talak satu di Mahkamah Rendah Syariah Petaling Jaya pada 28 Mei lalu, iaitu 2 hari selepas menyambut ulang tahun ke-13 perkahwinan mereka. Wow. Ouch. 13 tahun diorang dah kahwin ni. Okey. Nur Hidayu ketika ditemui turut mendakwa dikasari isteri baru suaminya itu selepas suaminya bercadang untuk menceraikan salah seorang daripada mereka. Wait, dia baru kahwin dengan ke dia dah okey. Menceritakan kejadian itu, Nur Hidayu berkata, ketika itu dia baru habis menjalani tempoh berpantang selepas melahirkan anak kelima mereka. Dia baru melahirkan anak kelima di Mamat ni. Anak kelima baru habis pantang. Maknanya, oh my god. Okay. Kejadian berlaku di tempat kerja saya, kira-kira ini perempuan tu, inilah bekas isteri Imam Muda tu bercakap. Kejadian berlaku di tempat kerja saya kira-kira jam 12:30 malam. Wanita itu berang apabila suami memaklumkan dia mungkin akan menceraikan salah seorang daripada kami. Pada mulanya semua berlaku dalam keadaan baik, namun apabila suami bercakap mahu menceraikan salah seorang daripada kami, dia mula mengasari saya selain mendakwa suami saya tidak memberikan nafkah dan sudah 2 hari tidak pulang ke rumah, katanya. Nur Hidayu berkata, wanita itu menendang, memijak kaki serta memulas tangannya. Wow. Diorang dah plan ke benda ni macam? Dan waktu tu Imam Muda tu still suami kepada Hidayu ni tau. Tapi dia tak backup langsung isteri pertama dia. Makna kata dia buat tak tahu je waktu isteri kedua dia buat mengasari isteri pertama dia. Kau faham tak? Aku nak cakap boleh belit lidah aku ni. Saya tak tahu apa motif dia. Paling menyedihkan, suami langsung tak mempertahankan saya. Menurut Hidayu, dia memang mengenali wanita itu ketika bersama-sama menyertai misi dakwah di Sibu, Sarawak pada November 2018 yang turut disertai suaminya. Maknanya diorang pergi buat berdakwah sama-sama, tapi yang Hidayu ni tak tahu yang dia pergi keluar dengan perempuan tu. Yang suami dia ada hubungan dengan perempuan ni pada ketika itu. Okey. Kami berada di sana selama seminggu. Ketika itulah saya berkenalan dengan wanita itu. Dalam penerbangan balik, saya pelik kerana dia menaiki penerbangan sama dengan suami. Tetapi saya tidak. Dari situ saya mula rasa ada yang tak kena. This is tough, man. Nur Hidayu berkata suaminya hanya memaklumkan dia sudah berkahwin dengan wanita itu pada hujung Januari lalu ketika dia baru melahirkan anak kelima mereka.
Sebelum itu, dia juga mengesan perubahan mendadak suaminya apabila kerap pulang lewat, termasuk tidak pulang ke rumah langsung. Suaminya juga tidak lagi memberi wang nafkah dan jika diberikan hanya mengikut sesuka hatinya. Nur Hidayah berkata, sebelum ini suaminya pernah bercerita hasratnya untuk berkahwin lagi, tetapi dia meminta supaya berfikir mengenai anak-anak. Yelah doh, kau dah ada anak 5. Lepas tu isteri kau baru melahirkan, masih dalam pantang lagi dan nafkah ketika dan sebelum macam nak cakap waktu isteri kau seorang pun kau tak mampu nak bagi nafkah. Macam mana kau nak sara lagi satu? Anak kau 5. 5 bukan 1 kan 2, 5. Oh, 5 banyak guys. 5 is banyak, okay. Malah, sebelum dengan wanita ini, dia pernah berkenalan dengan 5 wanita lain dan mengajak mereka berkahwin. Namun tidak berjaya kerana mereka semua tidak mahu berpoligami. Maksudnya, dia dah cuba nak kahwin sebelum ni. Dengan 5 juga. Hey, suka betul dia dengan nombor 5. Okey. Sementara itu, usaha harian Metro untuk mendapatkan kenyataan daripada Syed Faiz tidak percaya apabila dia mengelak untuk menjawab pertanyaan diberikan. Maaf, saya ada kerja yang perlu diselesaikan dahulu, katanya ketika dihubungi. Hasil perkahwinan itu, mereka dikurniakan 5 anak, iaitu Sharifah Aisyah 12, Syed Hussein 10, Sharifah Fatimah, Syed Muawiyah dan Sharifah Safia. Semua Syed Sharifah, okey. Malah sepanjang perkahwinan itu juga Nur Hidayah pernah 4 kali mengalami serius lah. Weh, kau nak apa lagi dong? Kau dah ada isteri yang baik. Weh. Okay, tak apa. Lanjut, baca. Oh, dah habis dah. Dah habis. Okay, kita buka artikel seterusnya. Apa yang dikesankan kata Zainab apabila mengetahui Zainab tu mak mertua Syed Faris ni. Syed Faris berpoligami dengan alasan untuk membantu kewangan keluarga. Macam mana dengan berpoligami boleh membantu kewangan keluarga? Kewangan ekonomi keluarga? Dia kata perempuan tu pandai buat bisnes online selain untuk elak berlakunya maksiat. Adakah dia menggunakan isteri kedua dia untuk dapat duit? Okay, kita buka Twitter pula Twitter lagi hebat sih. Ingat Google hebat, tapi Twitter lagi hebat. Dia punya drama ni, netizen dekat Twitter tu tak payah cakap lah, tak payah nak Google, korang scroll tu dah dapat jawapan kat situ. Netizen Twitter jangan main-main you all. Tunggunya. By the way kan, every time aku buka dia punya artikel, lepas tu kan ada keluar buka site Faris ni kan, muka dia macam, dia senyum gitu, macam 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 aku rasa macam senyum dia sengit lain macam. Okey, aku rasa tu je berita yang aku jumpa kat Google. So sekarang aku nak bagi aku punya fikiran, aku punya pendapat. Aku takut nak cakap, aku takut tapi ya, aku rasa macam dia kata first dia nak elakkan daripada maksiat bila dia berkahwin. Dan aku rasa macam maksiat ni boleh dibendung kalau kau tahu nak kawal diri kau sendiri. Kau faham tak? Macam kalau kau tahu macam benda tu membahayakan kau, membahayakan keluarga kau, boleh menjatuhkan fitnah, then don't do that. Okay, untuk aku rasa macam benda ni, aku tak tahu, zaman sekarang ni lagi bahaya tau. Benda dia jadi satu trend di mana orang perempuan kena cari lelaki yang dah berkahwin, lelaki yang ada anak untuk semata-mata nak duit, semata-mata nak aku pun tak tahu kenapa, padahal banyak lagi lelaki kat luar sana yang korang boleh dapat, yang single, yang muda, yang tak ada anak, yang korang tak payah nak robohkan masjid yang telah dibina. Aku
Tak tahu lah. Tak tahu. For me, it takes two to tango. Kalau seorang tak layan, seorang lagi layan, takkan jadi. Kalau seorang layan, seorang lagi pun layan, dia akan jadi. Jadi, korang pandailah nak nilai sendiri. Dan aku harap korang kat luar sana janganlah buat benda-benda macam ni. And kalau boleh, kita elakkanlah benda jadi macam ni. Sebab benda ni tak kena pada kita. Kita kena buat orang lain. Tak kena pada kita, kena pada adik kita. Tak kena pada adik kita, kena pada ahli keluarga kita yang lain. Benda ni akan kena kita balik tau. Jadi, for me, kalau boleh dielakkan, elakkanlah. Kepada yang dah kahwin dan tiba-tiba ada perasaan kat orang lain, ingat. Korang ada siapa dekat rumah. Benda ni akan menjejaskan siapa. Benda ni akan menyusahkan siapa. Fikir pasal masa depan. Jangan fikir sebagai nak bahagia. Mungkin korang akan bahagia, tapi percayalah, bahagia tu takkan selama-lamanya. Korang belajarlah kawal nafsu korang. Jangan terlalu ikutkan sangat hati dan perasaan korang. Jangan fikir macam nak bahagia in short term. Faham tak? Kita nak bahagia sampai bila-bila. Ingatlah siapa yang bersama kita waktu susah, siapa bersama kita waktu kita senang. Dan ya, aku rasa itu je komen aku untuk video kali ni. Aku rasa macam aku tak berani nak komen banyak sebab aku rasa macam aku sini tak ada pengalaman. Tapi ini aku cakap berdasarkan pendapat aku sendiri. Kalau korang rasa macam aku salah, aku ni semua, korang komen dalam bilu lah. Korang betulkan apa yang aku silap. Tapi bagi aku, benda tak patut berlaku lah sebab aku rasa itu je aku punya video untuk minggu ini. Aku macam totally speechless. Aku tak tahulah macam okay, aku rasa that's all for this week. Thank you for watching and don't forget to like, subscribe and turn on the notification button. See you guys again. Bye.